Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia tuan-tuan Nazir, Tuan Nazir Barisan AJK Masjid Nurul Yakin, serta yang dihormati tuan-tuan jemaah Masjid Nurul Yakin. Pertamanya saya mohon maaf lah di atas kelewatan. Itu yang pertamanya. Yang keduanya, marilah bersama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam limpahan kurniaan dan rahmatnya, limpahan nikmatnya dapat kita bersama-sama berhimpun untuk kita. Saya ini bukan nak mengajar tuan-tuan, ini hanyalah sebagai peringatan kita bersama, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni kita bakal masuk bulan Rajab. Biasalah kadang-kadang dia tuan-tuan, dia ada perbezaan sikit. Ini pernah saya, bukan pernah, semalam saya bertanya kan. Jadi ada orang ambil jawapan selamat, ada orang ambil jawapan yang tidak. Orang kata apa? Dia ikut mana yang sesuai. Sebenarnya kalau kita berada dalam Malaysia, maka kita ikutlah kerajaan Malaysia. Jadi tuan-tuan kata Allah SWT, kalau di Malaysia ni tuan-tuan, Mujamadil Akhir dia 30 hari. Tapi di luar negara macam Saudi dan sebagainya, mereka 29 hari. Jadi ada yang dah mula puasa semalam, ada yang dah mula puasa, maksudnya berpuasa pada hari ni lah. Maksudnya maghrib semalam mereka dah sambut untuk kedatangan bulan Rajab ni. Jadi tuan-tuan kata Allah Subhanahu Wa Taala, dalam bulan Rajab ni pelbagai hadis kita dengar. Dan biasanya kita dengar apa? Bulan Rajab ni adalah bulan untuk Allah, kan? Jadi walaupun hadis itu adalah riwayatnya adalah dhaif, tapi adalah hadis itu boleh kita guna untuk ibadah kita. Maksudnya menjadi penguat kepada kita. Sebab kita tuan-tuan, kalau kita melihatkan dalam Rajab ni ada dua peristiwa ataupun dua malam yang penting kita berdoa, iaitu pada malamnya Rajab, iaitu pada malam ini, dan pada malam 27 Rajab nanti kita akan berdoa lagi. Mudah-mudahan pada 5 malam yang istimewa bagi umat Islam, kita dapat bersama-sama untuk berdoa, dan kita dapat bersama-sama untuk kita melakukan perubahan ke atas diri kita, tuan-tuan. Okey, untuk pada hari ini tuan-tuan, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan, apabila kita berada dalam bulan Rajab ni tuan-tuan, adalah bulan yang mana Nabi larang jikalau ada umat dia. Bukan larang ni maksudnya haram terus, bukan. Maksudnya tidak digalakkan pada 3 bulan ini untuk kita ni melakukan sebarang perkahwinan. Tuan-tuan haji yang mana nak tambah lagi ke ataupun sebagainya, batuk je tuan-tuan haji yang mana ada yang ada anak-anak lah nak kahwin, bukan tuan-tuan haji yang tambah, anak-anak yang nak menikah, carilah tarikh yang sesuai, iaitu janganlah kita berada dalam bulan Rajab ni tuan-tuan. Bulan Rajab, Syaban dengan Ramadan ni kan, sebab dia tak hampir dengan Ramadan. Tuan-tuan pun tahulah, 2 bulan perkahwinan, 3 bulan perkahwinan ni dia sweet-sweet, dia manis-manis. Itu pantang dilanggar tuan-tuan, pantang dicuit. Itu yang Nabi bukan larang, tapi Nabi tak galakkan untuk kita bernikah pada 3 bulan tu, iaitu bulan Rajab, Syaban dan juga Ramadan. Jadi kalau kita ada anak kita ataupun cucu kita yang bakal melangsungkan perkahwinan, tengokkan pada tarikh yang terbaik untuknya melangsungkan pernikahannya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan berarti Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam kita melaksanakan kita hari ini, kita nak memperkasakan ibadah kita dalam bulan Rajab, Syaban, Ramadan ni,
yang mana kita benar dengan hadis yang mana bulan Ramadan nanti kita akan menuai. Daripada sekarang ni kita akan, orang kata apa, kita dah mula untuk perbaiki amal kita, perbaiki kita punya ibadah kita. Tuan-tuan, dia bukan hanya ketika mana kita nak melaksanakan umrah ke haji baru kita nak betulkan ibadah kita, tapi pada tiap-tiap tahun adalah lebih baik kita perbaiki ibadah kita. Ibadah kita, tuan-tuan, banyak yang perlu kita benarkan, yang kita kena perbaiki. Antaranya yakin kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa, tuan-tuan? Yakin kita ni bukan seperti mana yakinnya para sahabat. Yakin kita bukannya yakin sepertinya para ulama ar-rasyidin. Kita ni ada, orang kata manusia pada hari ni dia ada dua asbab. Orang kata maqam. Maksudnya tingkatan kepada manusia ni ada dua. Pertama dia maqam asbab. Maqam asbab ni, asbab dia melakukan kebaikan, orang lain melakukan kebaikan. Itu maqam asbab. Asbab dia bekerja, maka dia dapat menyara keluarga dia. Itu asbab. Tapi kalau maqam satu lagi, tuan-tuan, iaitu maqam tajrid. Maqam ini adalah maqam yang mana yakin dia kepada Allah Ta'ala sangat tinggi. Kadang-kadang kita lihat orang-orang tok guru yang mana mereka ni Allah SWT berikan kelebihan ataupun kemuliaan ataupun sedikit rezeki yang mencurah-curah pada tok guru. Kalau kita lihat tok guru ni, siapa yang cari mereka? Siapa yang mencari mereka? Macam saya kena cari masjid. Macam guru-guru ni, tuan-tuan guru yang nama-nama muktabar ni, pihak masjid yang akan cari mereka. Maksudnya, tuan-tuan, beza maqam kita ni, maqam asbab dengan maqam tajrid. Jadi nak betulkan yakin kita kepada Allah SWT. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab hari ni ramai yang orang yang dia macam kalau aku tak kerja, siapa nak sara anak bini aku makan? Macam tu. Betul tak, tuan-tuan? Kita semua sama lah, sama je. Cuma kita kena fikir, kita kena tahu yang mana Allah SWT, yang mana rezeki ni semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu kisah, tuan-tuan, seorang guru ni daripada belah-belah Yaman, belah Yaman, yang mana dia ni sejak ada krisis. Sekarang kan Yaman ni, Allahu Akbar, kita pun dengar US dengan UK akan serang pula Houthi pula sekarang kan. Jadi dia sedikit krisis makanan kalau kita lihat. Dan guru-guru kami yang berada di sana, mereka semua kurus, anak murid kat sini semua sihat-sihat. Itu terbalik tu. Terbalik. Jadi dia kata apa? Jangan kita persoalkan la tus'alu an rizqi. La tus'alu an rizqillah kama la tus'al an amal ghadan. Jangan kamu ni persoalkan rezeki pada Allah Ta'ala seperti mana kamu tidak mempersoalkan ibadah kamu, apa kamu nak buat esok. Hari ni kita mempersoalkan rezeki kita, besok nak kerja apa, nak makan apa, tapi kita tak mempersoalkan ibadah kita. Esok nak duha 12 rakaat contoh, besok nak setiap waktu nak datang awal ataupun sebagainya. Jadi itu yang kita perlu betulkan yakin kita ni. Dalam bentuk yakin kita kepada Allah Ta'ala ni, kita nak betulkan yakin kita, kepercayaan kita kepada Allah SWT, maka kita kena melaksanakan ibadah dengan sebaik mungkin, dengan sehabis baik mungkin. Sebab tu saya kata tadi, perbetulkan ibadah kita. Ibadah kita, tuan-tuan, ada beberapa ibadah, termasuklah doa. Hari ni kita buat ibadah. Hari ni kita buat ibadah, contoh kita buat solat hajat. Hari ni kita buat solat hajat untuk orang lain, tuan-tuan. Katalah pihak masjid ke, mak tahfiz ke ataupun sebagainya, hajat daripada hamba Allah Ta'ala, tolong buatkan solat hajat. Tapi kita tak buat pun solat hajat untuk diri kita. Dan amalan yang paling baik, tuan-tuan, untuk kehidupan kita
adalah kita ni buat solat hajat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri. Ambil masa 2 rakaat saja belah malam untuk kita solat hajat, untuk Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan hajat kita. Apa hajat kita, apa hajat anak-anak kita, itu adalah yang terbaik. Jadi amalan ni sepatutnya dia menjadi amalan yang orang kata amalan harian, sepatutnya. Tapi ialah kadang-kadang kita faham malam-malam ada badminton kan. Saya pun main badminton juga kat depan ni kan, dewan kan. Jadi kita susah juga kan. Tapi kita boleh buat pada waktu yang lain, pada waktu yang mana solat hajat ni boleh dapat kita laksanakan. Perbaiki ibadah kita. Ibadah yang mana, yang saya maksudkan perbaiki ibadah kita, mungkin kita mengambil perkara itu tak penting sebelum ni. Contoh, dalam kita punya solat ada sunat-sunat hay'ah dengan ab'ad. Mungkin kita kata solat sunat hay'ah kalau buat tak perlu kunut, kalau tak buat tak dapat apa-apa. Tapi tuan-tuan bayangkan, ada halang-halang kita buat yang wajib. Yang sunat ni tuan-tuan kena faham, sunat ni kalau kita tak buat, kita akan rugi tuan-tuan. Sebab dah halang-halang kita buat yang wajib, maka kita buat yang sunat terus. Benda mudah. Contoh takbir kan. Mungkin kita rasa sebelum ni kita, bila kita nak rukuk kita tak bagi takbir, ataupun bila kita bangkit daripada rukuk kita tak angkat takbir. Sebenarnya itu adalah perkara yang boleh kita perbaiki dalam kehidupan kita, yang mana perbaiki dalam kita punya solat, supaya solat kita tadi ni tidak orang kata apa, dapat pahala sunat walaupun kita dalam melakukan perkara yang wajib. Jadi tuan-tuan, apa lagi tuan-tuan yang dapat kita perbaikikan selain pada kita punya doa kita? Hari ini kita doa tuan-tuan, doa kita doa, ya Allah katalah dalam kampung Seri Kundang ni, katalah dalam ni ada 30 orang peniaga jual kuih kan. Maka dia akan berdoa, ya Allah berikanlah perniagaan kuih aku ni laris pada hari ni, perniagaan air aku habis pada hari ni kan. Itu orang yang pertama, orang yang saya panggil orang yang pertama lah. Orang yang pertama dia berdoa, ya Allah berilah jualan kuih aku dan air aku ni habis, laku habis. Okay. Orang yang kedua dia doa macam mana? Ya Allah berikanlah perniagaan aku ni laris, dan juga semua kawan-kawan aku yang berniaga ni juga laris perniagaan dia. Yang mana lebih baik? Orang yang kedua. Sebab apa tuan-tuan? Sebab doa orang, kita mendoakan orang lain, kita mendoakan kebaikan orang lain, benda tu akan pergi balik kat kita. Yang mana tuan-tuan kita tahu, bila kita mendoakan, contoh saya mendoakan, ya Allah siapa yang melakukan perniagaan pada hari ini, yang berniaga kuih, maka kau pemudahkanlah, lariskanlah perniagaan dia. Maka akan ada 2 malaikat. Pertama malaikat kata apa? Ya Allah pulangkan balik doa ni kepada si tuan dia. Siapa yang kita doakan kebaikan untuk 10 orang ataupun 20 orang, maka malaikat akan kata apa? Kembalikan semula doa ini kepada, maksudnya pantulkan balik apa yang dia nak pada peniaga-peniaga lain ni berlaku pada dirinya. Maka malaikat yang kedua akan kata apa? Amin. Itu doa kita. Doa kita ni yang kedua, jangan kita bergantung harap tuan-tuan, dengan bergantung harap dengan makhluk. Contoh saya kata doa yang bergantung harap pada makhluk ni, maaflah cakap kadang-kadang walaupun dia gurau, tapi takut ada ni sensitif atau sebagainya kan. Kadang-kadang kita doa kan, ya Allah berilah aku, murahkanlah rezeki aku ya Allah, dapatkanlah aku rezeki melalui dengan tuan ni, lembutkanlah hati tuan ni, maksudnya kabel, nak dapatkan pekerjaan dan sebagainya. Maksudnya kita ni menggunakan ataupun kita meletakkan supaya hati orang tadi ni lembut, supaya dapat terima kita. Maksudnya kita ni dah doa kita ni ada asbab orang lain, ataupun kita ni kita tidak yakin pada Allah Ta'ala, kita yakin pada makhluk. Itu
yang kita kena perbetulkan dalam kita punya ibadah kita. Jadi tuan-tuan dan mati Allah Subhanahu wa taala, banyak yang boleh kita amalkan. Apa yang lebih penting tuan-tuan di bulan Rajab ni, di bulan Rajab yang bakal tiba pada maghrib ini, tanam azam tuan-tuan. Dua perkara yang mana sekiranya, seandainya, tapi kalau tuan-tuan tak ada, tak apa, alhamdulillah, jalan terus. Okey, sekiranya kalau kita ni ada puasa yang tidak berganti, maka gantilah puasa kita. Ya, kita tak tahu, kita ni tak tahu tuan-tuan, dunia ni bila-bila je, sekejap sana perang, sekejap sini perang. Jadi masalahnya kita tak tahu, sebab memang rahsia Allah Ta'ala bila berlakunya hari kiamat. Tapi apakah persediaan kita adalah kita tutup ataupun kita tampal balik kita punya amalan-amalan yang mana pernah kita tinggal dulu. Contoh kata puasa yang mana tengah sihat, ganti tuan-tuan, ganti dalam bulan Rajab dan Syaban ni adalah sangat terbaik. Kalau kita dengar dulu ada, walaupun dia bukan hadis, tapi dia ada amalan daripada orang kata wali-waliullah. Wali ni tuan-tuan, ada setengah pihak tak percaya dengan karamah wali ataupun sebagainya, itu terpulanglah. Tapi kita lihat pada amal baiknya, kita lihat pada amal baiknya. Waliullah ni tuan-tuan, wali Allah ni, mereka ni bersederhana ataupun mengurangkan makan. Kalau kita lihat bagaimana dulu wali-wali ni boleh puasa 40 hari, puasa 3 bulan, Rajab, Syaban, Ramadan. Yang mana dulu ni famous lah di kalangan orang kata, di para santri, orang kata para pelajar, dan lagi pelajar-pelajar agama, yang mana puasa 3 bulan dulu, Rajab, Syaban, Ramadan. Sampai sekarang kita akan pertikaikan, ada ke siapa yang mulakan? Jadi kita lihat balik tuan-tuan, adakah berdosa dia berpuasa tuan-tuan? Berdosa ke dia nak menahan makan? Berdosa ke dia nak mengurangkan makan? Berdosa ke dia nak bagi sihat tubuh badan? Saya pun ada azam tapi tak boleh buat lagi, kan? Azam tu kena ada lah, niat kena ada, kan? Azam untuk puasa ataupun kita menggantikan puasa yang mana pernah kita tinggal dahulu kala. Yang kedua tuan-tuan, ambillah peluang dalam bulan Rajab dan Syaban ni untuk kita qada kita punya solat. Ada dua pendapat, tuan-tuan mungkin dah tahu, selagi mana kita tak qada semua solat, maka kita tak boleh buat solat sunat. Itu pendapat yang pertama. Selagi mana kita tak habis qada solat kita, selagi itu tak boleh buat solat sunat. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, boleh dalam masa yang sama kita qada, dalam masa yang sama juga kita boleh buat solat sunat. Tapi yang kita risaunya, kalaulah yang pertama tu lebih berat di sisi Allah Ta'ala. Kalau qada ni, siapa yang tak qada, maka segala solat sunat dia tidak diterima ataupun tidak dikira oleh Allah SWT. Hari ni dia 20 tahun, 15 tahun dia ulang alik pergi Mekah umrah, pergi Mekah Madinah, solat sunat tawaf, kan? Habis solat sunat tawaf, habis solat subuh tu, kan, dia sambung lagi, kan, solat syuruk, solat sunat syuruk. Kat Mekah vibe dia lain sikit, dia punya suasana dia lain sikit, kita punya semangat pun bertambah-tambah, kan? Tapi kita takut kalaulah pendapat yang pertama tu, iaitu mana apabila kita tak qada semua solat sunat, tak qada semua solat wajib, maka solat sunat tidak boleh, bukan tidak diterima, tapi pendapat itu mengatakan sekiranya kita tidak qada semua solat sunat, maka tak boleh buat solat sunat. Jadi kita risau yang itu. Jadi kita faham je lah mana yang terbaik untuk diri kita. Jangan sampai kita ni dah selalu pergi Mekah, selalu pergi buat umrah, haji, tapi solat sunat tadi ni sebab kita pernah tinggal solat dulu, kita tak qada,
tergantung dekat situ. Jadi kita takut-takut dan kita khawatir. Kita kena khawatiri benda-benda macam ni. Dan kita ni tuan-tuan, jangan sampai kita ni melakukan ibadah sampai kita ni rasa takut-takut. Adakah Allah Ta'ala terima solat aku? Sebab tu saya kata tadi, jalan terus. Jalan terus. Kita ambil pendapat kedua sekalipun, kita jalan terus. Maksudnya qada solat dan juga solat sunat seiring, tak ada masalah, jalan terus. Sebab Allah SWT adalah sebaik-baik, kata apa, yang menerima taubat, yang menerima segala kekhilafan dan kelemahan kita. Maka kita tunaikan segala apa yang pernah kita berhutang, kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Sebab itu tuan-tuan, dalam ayat Quran kita ni hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, memang Allah SWT nak jadikan kita sebagai khalifah, sebagai pemimpin di kalangan, orang kata apa, pemimpin di kalangan semua makhluk Allah SWT. Jadi kita ni pemimpin 18,000 makhluk yang ada kat tebaran dekat muka bumi Allah, kita ni pemimpin.